Islam mana ni? Islam yang sebenar-benar. Hak murtad tak sah nak semayang, hak murtad tak sah nak puasa. Dia gitu pula. Jadi Islam syarat sah, Islam yang sebenar-benar. Islam bil fa'li dia panggil. Kalau kita cakap terang tu kok, Islam hak sungguh ti. Islam hak sebenar-benar. Islam syarat sah. Maknanya orang murtad kewajipan semayang kekal. Nak semayang tidak sah. Lepas tu macam mana? Kewajipan semayang kekal. Dia bertaubat kemudian dia asyhadu kembali balik menjadi orang Islam yang sebenar, maka dia wajib qada sembahyang puasa yang ditinggalkan dalam tempoh dia murtad. Dia tak sama dengan kafir asli, kafir keturunan, orang masuk Islam tak ada kena apa-apa. Bila orang kafir kan ada sembahyang pada puasa, tak ada. Tetapi bila masuk Islam, hukum kewajipan kekal, dia keluar Islam jadi murtad, kewajipan kekal. Dia bertaubat kembali kemudian dia kena qada habis sembahyang puasa yang ditinggalkan pada masa dia murtad. Sebab apa? Kekal kewajipan sembahyang atas orang Islam walaupun kita keluar daripada Islam sekalipun. Tapi nak sah sembahyang, nak sah puasa, syaratnya Islam juga yang pertama. Islam hak sungguh ti, Islam hak sebenar-benar, tak masuk orang murtad. Sebab antara wajib dengan syarat sah ni dia tidak berlaziman. Orang murtad wajib sembahyang sah ke tak? Tak. Orang murtad wajib sembahyang, nak sembahyang tak sah. Kanak-kanak yang belum baligh, kanak-kanak yang belum baligh, yang sudah mumayyiz 9 tahun, 10 tahun tak balik lagi, tapi dia sudah mumayyiz, sembahyang dia sah, puasa dia sah, wajib ke tak? Tak wajib. Dia antara wajib dengan sah ni dia tidak berlaziman. Orang murtad wajib sembahyang, wajib puasa, nak sembahyang tak sah. Budak-budak yang belum baligh tetapi sudah mumayyiz 9-10 tahun, semayangnya sah, puasanya sah, tapi wajib ke tidak? Mereka tidak wajib sebab mereka belum lagi baligh. Ada yang wajib tapi tidak sah, ada yang tidak wajib tapi sah. Tidak wajib kanak-kanak yang belum baligh, tak wajib. Tapi kanak-kanak tadi yang sudah mumayyiz, semayang dia betul, puasa dia betul, sah semayang dia. Sehingga kan kalau kata mak misalnya nak semayang belakang anak lelaki dia umur 9 tahun, umur 10 tahun tak balik lagi, sah, boleh ikut belakang. Sebab apa? Sebab dia sudah mumayyiz. Sah semayang hak kanak-kanak yang sudah mumayyiz ni. Wajib tak dia? Dah dia balik ke tak lagi? Dia tak balik lagi. 9, 10, 11 tak balik lagi, tak wajib tapi sah. Orang murtad wajib tapi nak semayang kena mengucap dulu, biar jadi Islam hak sebenar baru jadi sah. Itu beza antara Islam syarat wajib dengan Islam syarat sah. Kemudian kenapa dalam kitab Fathul Mu'in tidak didatangkan Islam syarat sah? Dia mulakan syarat sah yang pertama, suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar. Islam tidak didatangkan, akil tidak didatangkan. Dia begini je. Apabila didatangkan syarat sah semayang, suci daripada hadas kecil dengan bahawa wajib berwuduk, suci daripada hadas besar dengan bahawa kita mandi wajib, maka berwuduk serta mandi wajib adalah ibadah yang nak sah dianya kena ada niat. Berwuduk nak sah kena berniat sebab dia rukun. Mandi wajib nak sah kena berniat sebab dia rukun. Maka tiap-tiap ibadah yang nak sah dia bergantung pada niat, maka syaratnya adalah Islam. Sebab orang Islam sahajalah yang berkelayakan dengan niat ibadah kerana Allah. Tiap-tiap ibadah yang nak sah dia kena niat, yang layak kepada niat saja aku bergiang-giang kerana Allah, mestilah orang Islam.
Jadi apabila syarat sah semayang, suci daripada hadas kecil dengan bau berwuduk, yang nak sah wuduk kena niat. Suci daripada hadas besar, yang mana mandi wajib, nak sah mana wajib kena niat. Maknanya mestilah orang yang nak berwuduk tadi orang Islam, orang yang nak mandi wajib tadi orang Islam. Berarti syarat sah semayang pun samalah Islam, walaupun tidak didatangkan. Dia gitu je. Tapi kita Hidayatul Sibian ni diwak lagi terang-terang lalulah. Syarat sah yang pertama Islam. Lepas tu kata tadi walaupun bilangan syarat sahnya berbeza, tapi sebenarnya sama saja huraian dia. Adapun kebaikan-kebaikan yang tidak bergantung kepada niat. Contoh, suci daripada najis. Kita nak suci daripada najis, kena basuh najis. Basuh najis ni kena niat ke tak? Nak jadi suci basuh najis kena niat ke tak? Saja aku basuh najis latar kerana Allah, kena gitu? Tak syarat niat. Janji kena kaedah basuh najis, sucilah latar tu. Tak syarat niat. Maka orang kafir pun boleh basuh najis. Orang kafir dia basuh najis. Najis atas latar. Dia basuh kena dengan kaedah hukum Islam kita. Maka suci tak latar tu? Suci. Orang kafir basuh. Basuh najis bukan perlu pada niat. Orang kafir buat pun jadi. Janji betul dengan cara. Sebab dia tak perlu pada niat. Sebab itulah mandi jenazah, mandi mayat, mandi jenazah, mandi wajib kita kena niat. Syarat rukun dia niat lah, mandi wajib. Mandi jenazah niat wajib ke tak? Wajib tak niat ketika mandi jenazah? Suruh niat, mayat mu niat ni, aku nak mandimu. Ada tak? Suruh mayat niat. Bukan suruh mayat niat, tukang mandi itulah wajib tak niat. Tak je mandi mayat. Kita nak mandi mayat, bukan kata mayat tu niat. Kita tukang mandi ni, untuk sah mandi mayat tu, nak lepas tuntutan fardu kifayah. Tuntutan fardu kifayah tu atas siapa? Atas mayat ada. Kalau mayat orang tak mandi, berdosa mayat. Orang mati tak ada taklif dah, tak ada hukum. Kewajipan fardu kifayah atas orang hidup lah. Kalau orang hidup tak mandi, dia orang hidup lah tanggung dosa. Mayat tak berdosa. Sekarang ni kita nak mandi mayat, nak terhasil sah mandi mayat dengan bahawa selesai tuntutan fardu kifayah, perlu tak kepada niat? Saja aku mandi atas ini mayat kerana Allah, wajib tak kena niat? Tak wajib. Sunat saja kita niat, tak wajib. Kemudian kita selesai mandikan mayat, kita disunatkan wudukkan mayat, bukan? Kita disunatkan wudukkan mayat. Ketika kita wudukkan mayat, wajib kena niat. Saja aku wudukkan atas ini mayat. Mandi mayat wajib, niatnya sunat. Wudukkan mayat sunat, niatnya wajib. Maknanya kalau kita tak niat ketika wudukkan mayat, maka tak terhasillah pahala sunat wudukkan mayat. Tak berdosa sebab wudukkan mayat sunat saja, tapi nak terhasil dapat pahala wuduk mayat yang disunatkan, maka wajib kita kena niat. Saja aku wudukkan atas ini mayat. Adapun mandi mayat wajib, tapi niatnya sunat. Makna mandi mayat tak tergantung kepada niat. Maka kalau kebetulan orang kafir, misalnya si mati ni asalnya bukan Islam, dia masuk Islam, anak dia ke ayah dia ke kekal agama kafir, tiba-tiba keluarga dia kata saya nak mandi, tak ada masalah, mandi. Kita tengoklah, takut tak rata, tu je lah. Jadi anak dia masih kafir nak mandi mayat ayah dia yang Islam, ataupun anak dia Islam nak dimandikan oleh ayah dia hak kafir lagi, dia nak mandi, sah. Sebab apa? Sebab dia bukan perlu pada niat. Maka kafir buat apa jadi? Sebab dia tidak perlu pada niat. Tiap-tiap ibadah kebajikan yang bergantung pada niat mesti orang Islam. Jadi berwuduk suci dah kecil, mandi wajib suci mandi wajib suci dah besar, bergantung pada niat. Maka apabila syarat sah sembahyang suci dah kecil dah besar, maka sembahyang syarat utamanya adalah Islam.
Walaupun dah kita Fatul Mu'in, kita tidak didatangkan syarat sah Islam. Ya. Bahkan orang kafir yang melakukan kebaikan, orang kafir yang melakukan kebaikan, mana kebaikan orang kafir buat ni? Dia hubung silaturrahim, itu kebaikan. Dia tolong orang, itu kebaikan. Orang kafir ni dia taat kepada ibu bapa, ini kebaikan. Ini semua perkara yang tidak perlu kepada niat. Adakah kita nak hubung silaturrahim saja, aku hubung silaturrahim kerana Allah barulah sah? Tak bergantung pada niat. Kita nak tolong orang, adakah bergantung pada niat? Saja aku tolong, ada. Kita nak taat kepada ibu bapa, adakah bergantung niat? Tidak. Maka orang kafir yang melakukan kebaikan seumpama ni, yang tidak bergantung pada niat, terhasil kebaikan tersebut tetapi tidak dicatatkan pahala kerana dia belum lagi asyhadu. Sebab ini bukan kebaikan yang bergantung kepada niat. Tapi nak catatkan kebaikan macam mana? Sebab dia belum. Nak catatkan pahala macam mana? Sebab dia belum. Orang ceramah kata belum buka akaun. Macam mana bank, duit nak masuk dalam bank? Kena buka akaun dululah, baru boleh bubuh duit dalam bank. Apa buka akaunnya? Asyhadu lah. Tapi dah asyhadu, tak boleh nak catatlah pahala. Kemudian dia masuk Islam, asyhadu dianya buka akaun, maka kebaikan lama-lama tadi ni, hok dulu-dulu ni, dia hubung satu rahim, dia tolong orang, dia taat pada bapa, pahala ni akan dicatatkan dalam daftar kebajikan dia. Hak dia buat ni masa kafir. Apabila dia masuk Islam je, pahala ni akan dicatat. Sebab kebaikan itu tidak bergantung kepada niat. Adapun kebaikan yang perlu pada niat, syaratnya mesti Islam. Tu hak wudu, mandi wajib, semayang, puasa, zakat, haji, niat belaka tu. Maka orang kafir tidak ada kelayakan dia untuk kebaikan yang bergantung pada niat. Nak niat pun sahaja aku semayang kerana Allah, kerana mu tak ada Allah. Tiba-tiba orang kafir yang melakukan kebaikan ni, dia sampai ke mati dia tidak asyhadu. Maka kebaikan yang dilakukan Tuhan akan balas atas dunia. Sebab tu orang kafir dia percaya tolong orang murah rezeki. Orang kafir percaya taat pada bapa murah rezeki, akan lepas daripada kena musibah. Orang kafir percaya tolong orang murah rezeki. Orang Islam tolong orang habis juri. Dah habis juri lah. Tolong orang buat keluar duit, habislah duit kita. Orang kafir tak percaya tolong orang murah rezeki, taat pada bapa murah rezeki. Memang Tuhan akan pemurahkan rezeki, Tuhan akan pelepaskan dia daripada kena musibah atas dunia. Last sekali, oleh kerana sampai ke mati tidak asyhadu, Tuhan akan balas terakhir sekalinya, dipermudahkan ketika nak mati. Orang kafir yang melakukan kebaikan semasa dia hidup, dipermudahkan ketika mati. Sebab apa? Sebab lepas mati tak ada dah bahagian. Lepas dia mati kafir ni, seksaan selama-lamanya, daripada barzakh sampai ke kekal neraka selama-lamanya. Tak ada bahagian dah lepas dia mati. Yang terakhir Tuhan balas kepada orang kafir yang baik tadi adalah dipermudahkan ketika mati. Wallahu a'lam lah, tak ajin tengok. Tapi masa saya budak-budak, orang kat tua cerita, orang yang kafir nak mati, dia kata khabat dinding, takut nak mati. Ya? Dia kata khabat dinding, takut nak mati, dia kata. Gitu ke? Sakaratul maut orang kafir mana? Khabat dinding sungguh. Tengok dalam drama tu kong begitu je. Ada drama kung fu Cina tu kan, kong begitu je, tak ada khabat-khabat dinding. Dia kata takut kepada ni Israel nak mati. Dia kata orang bukan Islam ni khabat dinding. Dah tahu lah. Tapi mana kalau dia melakukan kebaikan, kalau dia asyhadu, pahala tu akan dicatat.
Tapi dia sampai ke mati tidak asyhadu, Tuhan akan balas kebaikan atas dunia. Last sekali ketika nak mati. Kebaikan mana? Kebaikan yang tidak bergantung kepada niat. Adapun persoalan syarat sah sembahyang, suci dah kecil, suci dah besar, wudu dan mandi wajib adalah bergantung pada niat. Maka syaratnya mesti Islam. Sebab tu dalam kitab Fathul Mu'in tak datangkan syarat Islam. Dan kitab Edatus Sibyah ditulis nombor 1 tu Islam. Nombor 1 syarat sah Islam, nombor 1 syarat wajib pun Islam. Tapi huraian yang berbeza. Jadi Islam syarat wajib ni, contoh-contoh kita memang Islam. Kita memang Islam. Lahir kita Islam, maka hukum kitanya Islam. Kalau orang kafirnya, dia asyhadu secara ikhtiar, secara pilihan dia, tidak ada paksaan-paksaan, dia asyhadu, maka dihukumkan sebagai orang Islam, berkewajipan sembahyang, berkewajipan puasa dan kewajipan-kewajipan agama yang lain. Kemudian syarat sah yang pertama Islam. Islam mana? Islam yang sungguh ti, Islam bil fa'li, Islam yang sebenar-benar. Siapa Islam yang sebenar-benar? Islam yang mukmin, itu Islam yang sebenar-benar. Islam yang mukmin, itu Islam yang sebenar-benar. Bila itlaqkan Islam yang sebenar-benar, Islam yang mukmin, Islam yang ada akidah, barulah sah sembahyang, sah puasa. Kalau kita ni orang Islam, kita berkewajipan sembahyang puasa, kita pun sembahyang, kita pun puasa. Nyata kemudian pegangan kita bukan pegangan orang yang mukmin, pegangan yang kafir, waliyazabillah. Sebagai contoh, kita berpegang perkara berlaku bukan Allah buat. Perkara tu berlaku contohnya dengan turut. Perkara tu berlaku dengan tabi'i, dengan semula jadi, dengan bahasa dia. Mana perkara berlaku dengan turut? Allah menggerakkan tangan, jari bergerak ketika tangan Allah gerak. Bila Allah gerakkan tangan, ketika Allah gerakkan tangan, di jari kita ada cicing. Cicing pun bergerak sama. Allah gerakkan tangan, cicing yang bergerak Allah gerakkan ke tidak? Allah tidak gerakkan lagi. Allah cukup gerakkan tangan, cicing tu bergerak juga, tapi bergerak kerana hanya turut. Tangan yang digerakkan oleh Allah. Allah buat dah cicing gerak. Kafir ijma' ulama. Tiba-tiba nyata kemudian berpegang akidah ni, makna dia bukan orang Islam. Kewajipan sembahyang ada tabatan tekak dia sebab dia anak orang Islam, keturunan Islam. Tapi Islam syarat sah ada ke tidak? Tak ada. Maka dia wajib kena qada sembahyang puasa yang dilakukan mula daripada umur baligh. Sebab apa? Sebab dia bukan orang Islam yang sebenar-benar, sebab dia berpegang akidah kafir. Sebab Islam syarat sah, Islam yang sebenar-benar. Dia berpegang perkara tu berlaku dengan tabi'i, dengan semula jadi. Pisah, semula jadi memutuskan. Api, semula jadi menghanguskan. Bukan Allah yang memutuskan, bukan Allah yang menghanguskan. Kafir ijma' ulama. Mengaji kemudian, oh lama ni saya pegang pisah lah yang memutuskan, bukan Allah yang buat putus. Pisah yang buat putus. Pisah buat putus ni dengan tabi'i, dengan semula jadi, pegangan seumpama tu, maka dia bukan orang Islam yang sebenar-benar, sebab dia berpegang akidah yang kafir. Maka sembahyang puasa yang dilakukan tidak sah, wajib dikena qada balik. Sembahyang puasa mula daripada umur baligh. Kalau pergi Mekah pun tak ada lagi Mekah. Sebab apa? Syarat sah yang pertama haji adalah Islam juga, Islam yang sebenar-benar, Islam yang mukmin. Itu beza Islam syarat wajib dengan Islam syarat sah. Dia berpegang dengan akidah yang kafir, tidak ada Islam syarat sah. Islam syarat wajib ada sebab dia anak orang Islam. Hukumnya seperti orang Islam. Dan pegangan dia salah. Islam yang sebenar-benar bukan dia ni. Islam apa? Islam keturunan, Islam baka. Apabila anak orang Islam je, syarat wajib dia ada. Kita lahir sebagai anak orang Islam, kewajipan sembahyang ada, kewajipan puasa ada. Orang kafir asyhadu sahaja sudah dihukumkan sebagai orang Islam. Dia asyhadu secara ikhtiari,
pilihan dia. Tak ada orang paksa-paksa. Tiba-tiba dia masuk Islam ni kerana nak kahwin je. Nak kahwin dengan orang Melayu. Orang Melayu pun sebalah dengan dia juga. Balah dengan dia juga. Orang Melayu nak kahwin dengan dia ni, balah dengan dia. Maka dia pun asyhadu. Hukum zahirnya Islam. Tiba-tiba dia tak ada kepercayaan. Dia tak percaya ke Islam. Allah tak ada dianya. Muhammad dia dah heran. Pasangan hak Melayu dia pun tak ada heran juga. Maka dia orang Islam tapi tidak ada iman. Syarat wajib ada. Syarat sah tak ada. Kebetulan pula dia pun tak heran-heran bayar puasanya. Kemudian bertahun-tahun tiba-tiba jumpalah jalan sebenar. Dia pun barulah percaya kepada agama, baru jadi Islam yang sebenar. Dia kena qada dak sembahyang puasa start daripada asyhadu. Kena qada sebab bila dia asyhadu, Islam syarat wajib ada atas dia. Kebetulan dia tak sembahyang. Kalau dia sembahyang pun kena qada kat sembahyang puasa tu sebab tak ada Islam hak syarat sah. Islam yang sebenar-benar. Tapi kita takutnya hak Islam keturunan. Lahir daripada mak ayah Islam, maka Islamlah kita. Islam tabaan di abawai, ikut ibu bapa. Kemudian kita kadang-kadang buat ibadat, tapi Islam yang sebenar-benar, syarat sah sembahyang yang pertama, syarat sah puasa yang pertama, syarat sah haji yang pertama, Islam yang sebenar-benar, Islam yang mukmin, Islam yang ada akidah. Ada tak syarat sah? Tak ada tu tak sah sembahyang puasa. Di Mekah pun tak sah. Wajib tak sah. Lepas tu macam mana? Kena qada sebab awak wajib. Kenapa tidak sah? Sebab Islam yang Islam syarat sah itu Islam yang benar-benar tidak ada di dia. Ni takut ni. Contoh tadi kata gerak cicing. Terkadang apa? Kejutan. Kan cicing gerak kan? Yelah cicing gerak. Tangan gerak, cicing gerak lah. Tahu kan tangan gerak, cicing tak gerak? Dah, Allah tak payah buat dah. Memang gerak. Yelah cicing memang gerak. Siapa yang gerakkan? Allah tak payah buat dah. Sebab memang gerak. Mana gerak tu mari mana? Allah buat. Allah tak payah buat. Tapi gerak tu, geraklah sebab tangan sudah bergerak. Allah sudah gerakkan tangan. Cicing Allah tak payah buat dah lah. Pakai sekali arung lah. Pakai sekali gus lah cicing bergerak. Allah buat gerak. Dah. Tapi ijma' ulama. Tidak ada syarat sah yang pertama. Syarat sah sembahyang pertama tak ada. Syarat sah puasa yang pertama tak ada. Syarat sah haji yang pertama tak ada. Ini Islam yang sebenar-benar ni. Islam syarat wajib adalah sebab mak ayah Islam. Kalau mak ayah Islam, kemudian dia murtad sendiri dia. Hukum kekal kewajipan sembahyang puasa sebab dia daripada orang Islam. Apabila jadi Islam je, sama ada Islam keturunan daripada ibu bapa, Islam asyhadu, walaupun dia berpaling macam mana pun, kewajipan kekal sampai ke mati. Tapi untuk sah, syarat yang pertama Islam yang sebenar-benar. Itu beza. Islam syarat wajib, Islam syarat sah. Orang murtad, kenapa dalam kitab Fathul Mu'in kata masih lagi wajib sembahyang? Sebab dia tetap duduk di bawah hukum sebagai orang Islam. Sembahyang sah ke tak? Syarat sah yang pertama Islam yang sungguh-ti, Islam yang sebenar-benar. Orang murtad bukan orang Islam, tak sah. Lepas tu kata wajib, tak sah pula. Kena syahadu lah, kena bertaubat lah, mayang lah, tak usah. Faham? Sebab apa? Sebab ini ibadah yang bergantung kepada niat. Syarat sah yang pertama Islam yang sebenar-benar, yakni Islam yang mukmin. Itu berkaitan dengan Islam. Kemudian berkaitan dengan akil. Dia aja mana tu? Dia buat titik sebelum A tu baca mana? Kalau bukan titik, dia colek atas.
sebelum A. Kalau colek atas sebelum selepas A jadi A gitu dah. Jadi dia colek atas sebelum A baca mana? Dia hak kitab asal ain alif qaf lam. Aqil bahasa Arab. Maknanya apa? Orang yang berakal. Bahasa Arab tu. Baligh bahasa Arab juga. Tapi baligh kita fahamlah. Aqil bahasa Arab. Akil orang yang berakal, syarat wajib yang kedua. Orang yang berakal, syarat sah yang kedua. Dia ada sedikit perbezaan. Berakal syarat wajib. Keluar siapa? Keluar orang gila, orang mabuk, orang koma. Tu. Ingat dah terdahulu. Orang gila, orang mabuk, orang koma. Akil berakal syarat sah yang kedua. Keluar orang gila, orang mabuk dan kanak-kanak yang belum mumayyiz. Dia keluar tu. Dia akil syarat sah yang kedua dengan makna tamyiz. Orang yang mumayyiz. Tamyiz orangnya dipanggil mumayyiz. Mumayyiz ni kalau kita gak boleh beza mana bersih, mana kotor dah. Mayit-mayit tu lah. Budak ni mumayit. Kadang-kadang orang tua pun tak mumayit. Ngotor kan? Orang tua ni tak mumayit dia kata. Tak mumayit siapa? Tua dah. Ngotor-ngotor. Kita mumayyiz ni orang yang boleh membezakan mana bersih, mana kotor, mana manfaat, mana mudarat. Itu syarat sah ibadah. Orang gila boleh membeza ke tak? Tak boleh beza, dia tak tahu bersih kotor. Orang gila tak tahu manfaat mudarat. Dia panggil tidak, orang tidak mumayyiz, tidak berakal. Kemudian kanak-kanak hak umur 4 tahun 3 tahun tu, dia boleh membeza ke antara bersih kotor, manfaat mudarat? Tidak, dia panggil belum mumayyiz. Jadi syarat sah ibadah adalah berakal dengan makna mumayyiz. Terkeluar orang gila tidak mumayyiz, keluar kanak-kanak yang belum mumayyiz. Jadi syarat sahnya adalah mumayyiz, mana berakal. Begitu juga kanak-kanak yang sudah boleh beza mana bersih, mana kotor, mana manfaat, mana mudarat. Berapa tahun? 5, 6, 7. Gitulah kita kata 5 tahun mumayyiz dah. 4 tahun pun mumayyiz dah. Dia beza dah antara mana bersih, mana kotor, boleh istinja sendiri dah. Maka syarat sah ibadah adalah mumayyiz. Syarat wajib ibadat bagi kanak-kanak adalah baligh. Orang berakal syarat wajib, orang berakal syarat sah, orang berakal. Mana orang gila wajib pun tidak, sah pun tidak. Adapun berakal syarat sah, pergi kepada kanak-kanak yang mumayyiz, sah semayang dia, sah puasa dia, sah haji dia. Tetapi kalau pergi kepada syarat wajib, baligh ke tidak? Belum lagi, tak wajib. Tak wajib sebab dia belum baligh. Tapi dia sudah mumayyiz. Bila sudah mumayyiz, ada syarat sah yang kedua, iaitu aqil dengan makna mumayyiz. Maka sah semayang, sah puasa, sah haji. Sebab tu kanak-kanak yang belum baligh, dia nak mengerjakan haji tapi dia sudah mumayyiz, dia niat sendiri je. Kalau kanak-kanak yang belum mumayyiz, wali dia lah niat kan haji budak-budak ni. Tapi kalau kanak-kanak tu 4 tahun, 5 tahun lah kita bubuh, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dia mumayyiz dah, dia nak mengerjakan haji, niat sendiri je. Sebab apa? Haji dia sah, sebab dia sudah mumayyiz. Sebab syarat sah ibadah adalah mumayyiz. Tapi syarat wajib bagi kanak-kanak tadi baligh. Mana apa? Haji dia sah. Lepas tu gugur kewajipan haji sekali seumur hidup, dah sah dah. Oleh kerana haji hanya sekali seumur hidup. Walaupun kanak-kanak yang mumayyiz ni sah dah haji dia, tapi tak baligh, tak sempurna, tak lepas lagi lah kewajipan haji sekali seumur hidup. Memanglah umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun tak balik lagi, tapi mumayyiz dah. Rukun-rukun haji sempurna, wajib-wajib haji sempurna, sahlah haji kanak-kanak ni. Sah apa dia belum balik,
baligh syarat wajib, mumayyiz syarat sah. Jadi haji dia sah 7, 8, 9 tahun sah dah haji dia. Dah kalau sah, lepas dak kewajipan haji sekolah sama hidup. Sekali je kan. Haji ni sekali je. Walaupun sah sekalipun sebab dia sudah mumayyiz, tapi dia belum balik. Jadi tak lepas lah kewajipan haji sekolah hidup tu. Sama juga syarat sah azan adalah mumayyiz. Mumayyiz boleh bang dah. Tapi makruh lagi. Carilah Tok Bilal hok balik dah. Ini kira kanak-kanak yang belum balik, yang sudah mumayyiz, hok bangnya comel. Kalau bang macam main tak payahlah. Tapi kalau kanak-kanak yang sudah mumayyiz 7, 8, 9 tahun, 10 tahun tu lebih dia mumayyiz dah. Tapi dia tak balik lagi. Macam mana azan dia? Maknanya lepas dah tuntutan sunat azan tu, lepas. Dah tak balik lagi. Syarat sahnya adalah mumayyiz. Bukan syarat sahnya balik. Syarat sahnya adalah mumayyiz. Cuma hukumnya tetap makruh lah. Sama contoh saya sebut tadi, kalau kata mak nak berjemaah dengan anak yang belum balik tapi sudah mumayyiz, semayang pun pandai dah, bacaan pun betul dah, sah tapi tidak afdal. Sah. Sebab apa sah? Sebab dia sudah mumayyiz. Tak balik lagi, tak wajib lah atas dia, tapi sah dah. Dan kalau sah, pahala nak catat mana? Sebab dia belum ada daftar kebajikan. Pahala ke mak ayah lah. Kepada mana lagi? Sebab dia tak ada pahala lagi. Sebab dia tak ada catatan lagi. Sebab dia belum balik. Mana pahala kebajikan yang dilakukan tu boleh kepada ibu bapa dia. Jadi syarat wajib sembahyang puasa balik. Syarat sah mumayyiz. Ini dalam bab ibadah lah. Dalam bab ibadah. Dalam bab sembahyang puasa, syarat sahnya adalah akil, yang kedua adalah mumayyiz. Ini ibadah. Adapun syarat sah muamalah adalah baligh. Syarat sah ibadah dalam mazhab Syafi'i kita adalah mumayyiz. Sembahyang sah, puasa sah, haji sah. Tapi syarat sah muamalah, nak jual, nak beli, nak beri, nak heboh. Nak heboh. Nak heboh. Macam mana ni nak buat tahlil ni? Muri dak giamu nak buat makan orang mari rumah Dia tak balik lagi, tapi besar dah 9 tahun, 10 tahun dah. Lebih daripada mumayyiz dah. Dia kata, bolehlah ambillah bahagian saya. Dia beri, dia heboh. Akad heboh, tak memadai sebab dia belum lagi balik. Dah kata syarat sah kan mumayyiz ibadah, bukan muamalah. Muamalah syarat sahnya adalah baligh. Mana muamalah? Akad jual beli, akad sewa menyewa, akad hutang berhutang, heboh beri apa semua tu, dia syaratnya adalah baligh. Syarat sah ibadah mumayyiz, syarat sah muamalah baligh. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Mana kalau belum baligh, nak beli tak boleh, nak jual tak boleh. Nak suruh anak pergi beli, anak tu besar dah juga, 9-10 tahun, tapi kawan tu balik tak lagi, dah tak sah beli. Tuang kedai nak pergi semayang sekejap, nak tinggalkan anak dia tu kan jual, anak tu balik tak lagi, dah tak sah dia akad jual. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Adapun dalam mazhab Hanafi, termasuk muamalah akad jual beli pun adalah mumayyiz, tak payah balik. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi janji budak hak jual, hak beli mumayyiz. Mumayyiz dengan mana apa? Dia boleh kenal barang molek dengan barang tak molek. Mana kalau kita kata kau tahu kenal lah tarikh, expired apa? Jangan budak hok 31 pergi kedai, tuan kedai pilih roti hok dekat-dekat nak habis tarikh dah. Dan budak tu dah reti dah, tak boleh. Dia kena budak. Ni mazhab Hanafi ni, mazhab Syafi'i kok mana pun kena baligh baru boleh akad jual beli dalam bab muamalah. Mazhab Hanafi tak syarat baligh, syarat mumayyiz juga. Mumayyiz pasal mana? Dalam masalah jual beli ni. Masalah mumayyiz, masalah jual beli ni dia kena barang. Kemudian dia kena duit.
Duit berapa dia kena, duit punjo dia tahu. Ni barulah boleh jual beli walaupun belum balik, tapi kena. Kalau jenis tulis senarai barang dalam kertas, duit pun dah kertas, tutup, pergi kanak, pergi kedah. Tunjuk kau tahu kedah. Ni senarai barang nak beli ni. Budak ni barang apa pun tak kena, duit pun tak kena. Banyak mana duit, sekarang punjo boleh banyak anda tak kena. Mazhab Hanafi pun tak sah juga. Sebab apa? Jadi kucalana lagi. Betul lah dibawa pergi kedah, tunjuk ke tuan kedah. Tuan kedah pun ambil, tuan kedah pun ambil barang, tuan kedah pun punjo. Budak kadang-kadang duit tu jatuh, orang minta dia beri. Siapa di rumah? Tuan banyak duit tak ada ni tuan kedah kalau jenis budak nipu lalu. Pada anak dia wikut orang, anak dia wak jatuh. Jadi dalam mazhab Hanafinya, dia kena barang, tahu duit, boleh jual beli dah. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, muamalah syaratnya baligh. Jadi orang kita dah amal tu bukan mazhab Syafi'i lah. Guna. Ngaku mazhab Syafi'i. Di kedai budak orang nunggu. Guna. Pergi kedai budak nak jual. Mu ni balik ke tak? Tu tanya dia. Guna. Kita ni memang balik lah kita beli. Tak suruh anak kita pergi beli. Siapa kedai, mak ayah dia pergi semayang. Dia tinggal anak dia. Guna kira. Kita tanya dia, awak balik tu lagi? Ngigar budak tu. Apa haji ni? Nak beli ke nak tanya balik ke tak balik? Kalau tanya balik pula, tulang pula jual tu puang. Nak minang dia pun kali tanya balik ke tak lagi. Dah, orang beli tak ada tanya balik ke tak balik. Dia mai tanya balik ke tak lagi. Sebab apa? Awak tak balik, tak sah akad jual beli. Itu mazhab Syafi'i kita. Tu pulanglah tu. Cuma kita nak ceritanya, syarat sah akil adalah mumayyiz. Mumayyiz sah semayang, sah puasa. Kalau kanak-kanak Islam mumayyiz sah semayang, sah puasa, tapi syarat wajibnya baligh belum cukup. Mana apa? Dia tidak wajib tapi sah semayang puasa. Orang murtad wajib tapi nak semayang puasa tak sah sebab tak ada syarat sah yang pertama, Islam yang sebenar-benar. Jadi saya bagi kertas ni nak nampak sikitlah. Islam syarat wajib yang pertama, Islam syarat sah yang pertama, akil syarat wajib yang kedua, akil syarat sah yang kedua. Yang mana Islam syarat sah yang pertama tak ada dalam kitab Fathul Mu'in, akil syarat sah yang pertama pun tak ada dalam kitab Fathul Mu'in. Tetapi tiap-tiap ibadah yang bergantung kepada niat, syaratnya mesti Islam, syaratnya mesti tamyiz. Tiap-tiap ibadah yang bergantung pada niat, syarat sahnya Islam dan syarat sahnya tamyiz. Berarti walaupun dalam kitab syarat sah semayang, syarat sah puasa tak datangkan Islam, tak datangkan berakal tamyiz, syaratnya tetap Islam yang sebenar-benar, tetap berakal dengan makna tamyiz. Sebab itu adalah syarat kepada ibadah yang bergantung pada niat. Contoh semayang, contoh puasa, contoh zakat, contoh haji. Itu ibadat yang bergantung kepada niat. Walaupun tidak didatangkan syarat sah Islam dan berakal tamyiz, tapi syarat sahnya tetap Islam, tetap tamyiz sebab ibadah yang bergantung kepada niat. Sepatutnya huraian Islam ni awal-awal lagi dah. Tapi kita pergi pada persoalan mari nipah apa semua tu. Jadi kita pergi lorak kepada masalah hak 2 minggu terdahulu. 2 minggu tu terdahulu kan, hak berkaitan dengan haid, berkaitan dengan nipah. Di awal waktu cukup syarat wajib, kemudian tak cukup syarat wajib. Di awal waktu syarat wajib tak cukup, akhir waktu cukup syarat wajib. Hak persoalan kitanya 2 minggu. Hak tu turut hak 2 minggu lepas dah. Jadi sepatutnya huraian ni, huraian Islam syarat wajib, Islam syarat sah ni, patutnya ni hak kita cerita mula-mula. Tapi kita agak gopoh sikitlah. Hak cerita berkaitan dengan syarat wajib suci dan haid dan nipah. Yang mana terkadang syarat wajib ni cukup di awal waktu, kemudian mari haid mari nipah. Terkadang di awal waktunya belum cukup syarat wajib, kemudian tiba-tiba di hujung waktu cukup syarat wajib. Jadi kira-kira selesailah kitanya, insya-Allah
kelas akan datang kita pergi kepada buku surat 10 perenggan yang ketiga daripada atas berkaitan dengan hukum orang yang meninggalkan sembahyang dalam keadaan dianya cukup syarat wajib Islam, baligh, berakal, suci daripada haid dan nifas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ilma aqdamin wa fahhimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.